Wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk anak-anak 5 UiTM. Okey, jadi kita jumpa lagi untuk kelas kita kali ni masih lagi dalam C05 untuk penyaman udara unit pisah. Okey, jadi yang lepas kita dah tengok untuk mengesan kerosakan dan baik pulih. Okey, jadi kita akan teruskan untuk masalah penyaman udara yang kedua pula. Okey, yang lepas kita dah tengok untuk masalah penyaman udara bagi unit tak berfungsi. Jadi untuk kali ni kita akan teruskan untuk unit tidak sejuk pula nah. Okey, unit tidak sejuk semula. Kita akan share. Kita akan present. Okey. Yang lepas kita dah tengok unit tak berfungsi ada macam-macam lah. Ada yang tak berfungsi terus, indoor dengan outdoor tak berfungsi, ada yang kipas tak berfungsi tapi pemampat berfungsi, ada yang kipas berfungsi tapi pemampat dia pula tak berfungsi. Okey, jadi untuk kali ni kita akan tengok bagi unit tak sejuk pula. Okey, kita akan tengok untuk unit tak sejuk pula. Okey, sebenarnya kalau kita tengok kat sini, unit tak sejuk pun ada macam-macam sebab. Maknanya ada kemungkinan dia macam-macam. Okey, cikgu dah letak dekat sini 4 yang besar. Kalau yang kecil-kecil ni maknanya banyaklah dia punya punca-punca dia. Okey, kemungkinan punca-punca tu ada banyak. Jadi kita letak kategori kat sini 4 yang besar. Okey, peredaran udara masalah pertama. Kalau unit tak sejuk tu mungkin disebabkan peredaran udara. Yang kedua mungkin sebab beban haba tinggi. Yang ketiga mungkin sebab bahan pendingin tu sendiri. Okey, dan yang keempat kemungkinan sebab pemampat. Unit tak sejuk ni maknanya aircon berjalan tapi tak sejuk. Okey, aircon tu tak sejuk. Okey, jadi kalau kita nak kena pasti masalah ni, mula-mula sekali kita kalau nak troubleshoot, nak cari tu kita cari daripada benda paling mudah lah. Okey, kalau ikut dekat sini yang paling mudah sekali, kamu akan tengok beban haba lah, beban haba. Sebab apa yang tu kita tak payah rongkah lagi. Okey, apa dia kalau punca beban haba ni, mungkin juga yang satu, bila beban haba ni biasanya unit tu awal-awal lagi. Kamu baru je pasang unit tapi tapi tak sejuk. Okey, jadi kamu boleh tengoklah ni kemungkinan beban haba yang problem. Okey, mungkin beban haba tu terlebih daripada kamu letak aircon tu 1 horsepower tapi sepatutnya bila pengiraan dia akan jadi lebih daripada tu. Okey, kemungkinan juga masa kira-kira tu rasa okey dah untuk saiz bilik tu okey lah. Tapi kamu tak ambil kira pula untuk mungkin sebelum ni kamu kira hanya untuk luas dia saja. Okay, kamu tak ambil kira pula berapa ramai yang masuk dalam tu. Okey, kita ambil kira. Jadi yang tu kesilapan kita daripada awal-awal pemasangan. Kita dah nampak dah aircon baru pasang tapi tak sejuk. Okey, jadi kemungkinan yang tu. Dan juga mungkin juga kamu selalu buka tutup pintu. Okey, jadi kemungkinan yang tu tak sejuk bilik tu. Kalau ikutkan, kalau misal kata kamu tutup pintu tingkap, okey, tak kerap buka, kalau ikutkan okey dah. Tapi disebabkan pintu ataupun tingkap ada yang terbuka ataupun ada ruang untuk udara keluar masuk, jadi bilik tu tak sejuk. Okey, tapi kalau misal kata kamu tengok semua ni okey, maknanya kira tak adalah sebab punca beban haba pun penghuni bukan. Penghuni okey, pintu tingkap okey, tutup, jadi kemungkinan sebab-sebab yang lain. Okey, sebab-sebab yang lain yang mana yang kita tengoklah pula untuk peredaran udara, bahan pendingin ataupun pemampat. Okey, kita tengok yang pertama, kalau peredaran udara pula. Okey, kita tengok dekat peredaran udara. Kita tengok. Okey, kalau peredaran udara ni, yang pertama apa punca kemungkinan dia? Yang satu, penuras udara, filter, kotor sangat. Okey, yang ni kalau filter kotor sangat, kemungkinan unit tak sejuk. Okey, jadi cara nak selesaikan apa? Cuci filter. Okey, cara nak selesaikan
cuci filter. Yang kedua, kalau kamu selalu dah cuci filter kan, biasanya benda tu paling mudah lah buat. Okey, filter okey, tak kotor. Jadi apa pula kemungkinan yang lain? Okey, kemungkinan pula gelong penyejak ataupun pemeluak yang kotor. Maknanya dekat dia punya fin dia, dekat dia punya pemaipan dia, saluran dekat depan tu fin dia kan. Okey, jadi kemungkinan yang ni, kalau yang ni mungkin perlu yang tadi kamu cuci filter je. Okey, dah cuci filter, okey, tak ada masalah tapi tak sejuk juga. Okey, jadi mungkinlah pemenyejak dengan pemeluak yang terlalu kotor lah. Yang ni memang kena servis cuci. Maknanya cuci guna dekat gelong penyejak dengan pemeluak tu sendiri. Okey. Kalau ataupun juga sebelum kalau tengok sebenarnya okey je, tak kotor pun, jadi kemungkinan apa? Kemungkinan kipas tu yang tak berfungsi. Kipas mana? Kipas dekat indoor ke, kat outdoor ke, okey? Maknanya kalau yang dekat indoor, kamu tengok dekat blower lah, adakah blower dia jalan elok, okey? Kalau tak jalan mungkin sebab tu lah unit kamu tak sejuk, okey? Dengan kipas di belakang, adakah kipas kat belakang tu maknanya kipas pemeluak okey ke tak okey. Okey. Dan boleh juga kamu cek kalau yang kipas okey semua, kita tengok juga dekat kot lah ada halangan. Okey, ada halangan ni, halangan. Okey, halangan pada indoor ataupun outdoor. Selain daripada kamu kata hari tu dah baru je seminggu servis, takkanlah pula kotor kan, takkan kotor. Tapi kena cek juga kot ada halangan. Halangan macam mana? Kot lah kalau misal kata dekat rumah apartmen ke apa ke, outdoor tu kita tak sedar kot ada kain ke daripada tingkat atas jatuh halang dekat outdoor. Jadi kena cek tu lah. Takut ada halangan pada indoor ataupun outdoor. Kat indoor pula bahagian depan tu itulah takut ada benda-benda macam selalunya habuk lah kan. Tapi mungkin ada halangan lain, jadi kita perlu cek yang tu. Okey, kemudian kita dah tengok peredaran udara semua okey. Okey, tak ada masalah dah penerusan. Jadi apa pula kemungkinan yang lain? Tak sejuk juga. Apa kemungkinan dia? Okey, yang pertama untuk bahan pendingin mungkin juga bahan pendingin kamu kurang. Okey, kurang. Kemungkinan bahan pendingin kurang. Okey. Kurang ataupun tak ada. Jadi unit pun tak sejuk. Yang ni cara dia kalau kamu pasang manifold gauge, kita tahulah sama ada gas tu ada ke ataupun tak ada. Okey. Lagi satu, kalau benda kalau kadang-kadang kita boleh tengok daripada pemaipan semasa dia jalan tu, kamu boleh tengok dekat injap dekat belakang tu pemaipan tu. Dia ada terjadinya ais. Yang tu nanti kita akan tengok dalam video-video yang akan datang dalam pelajaran kemudian. Hari ni cikgu hanya terangkan secara teori sahaja. Okey. Jadi kalau misal kata bahan pendingin kurang, jadi kita kena tahu juga bahan pendingin ni sepatutnya dia tak kurang. Okey, sebab sistem aircon adalah satu gas bahan pendingin tu akan sentiasa beredar dalam tiub kopram tu. Okey, jadi patutnya tak ada masalah dari segi gas tu keluar pergi mana-mana, tak ada Jadi kalau misal kata bocor ni, jangan ambil jalan mudah. Okey, gas kurang, kita top up. Kamu kena kenal pasti dahulu sebab apa gas ni kurang, mungkin ada kebocoran kat mana-mana, jadi pastikan kamu tahu dekat mana yang bocor tu. Okey, jadi kenal pasti dulu tempat kebocoran, kamu baiki dulu. Kalau ada kebocoran tu, baiki dulu, barulah kamu top up gas ataupun kamu charge semula. Okey. Kemudian kemungkinan nak terbatuk-batuk pula. Okey, kemungkinan juga tersumbat, ada tersumbat dekat dalam, contoh dekat capillary tube ataupun dekat penuras ring dan lain-lain lah. Okey, yang ni nanti kita boleh tengok daripada tekanan, bacaan tekanan. Okey.
Seterusnya dan yang terakhir ni adalah kemungkinan juga unit kamu tak sejuk sebab pemampatlah jantung bagi aircon kan. Jantung bagi aircon tu dia tak okey. Okay, pemampat tak okey, maka unit kamu tak sejuk. Okay. Jadi kemungkinan tu pemampat tiada ataupun kurang mampatan. Okay. Jadi kemungkinan sebab arus kurang ke. Okay. Jadi dia tak ada power, tak ada kuasa nak mampat. Jadi unit pun kurang sejuk. Yang ni kita boleh check dari segi electrical lah. Okay, dari segi electrical. Okay. Okay, yang ni cikgu nak tunjuk contoh, satu jadual contoh untuk troubleshoot bagi unit tak sejuk. Okay, insufficient cooling, tak cukup kesan penyejukan. Okay, bila tak cukup kesan penyejukan dekat sini, okay, ini maknanya unit tu masih boleh berjalan. Okay, unit masih boleh berjalan. Tetapi tak sejuk. Okay, jadi apa yang kita nak buat? Kita akan cek yang tadi. Yang pertama adalah kita cek peredaran udara. Yang ni paling mudah. Tak payah tanggalkan apa-apa. Cuma kamu tengok dulu. Okay. Penuras ke, kamu cek pemenjejat, penyelma meluap tu kotor ke tidak ke. Okay. Lepas tu kamu tengok sama ada kipas tu berjalan ke tidak, blower berjalan ke tidak. Tengok ada halangan ke tidak. Okay, yang ni paling ni lah langkah pertama, kita tengok dulu yang tu, keadaan yang tu. Kalau memang kotor, memang kita kena servis lah. Mungkin sebab yang tu. Okay, yang kedua, yang kedua tadi kita tengok yang cooling load. Okay, sebenarnya tadi yang ni yang paling mudah lah. Kalau misal kata, okay, cooling load ni, biasanya kalau awal-awal, kalau aircon tu kita kata dulu okey je pasang, kenapa pula sekarang? Tadi sebenarnya yang tu tak ada masalah cooling load lah. Tapi kalau awal-awal aircon baru kita pasang tapi bermasalah tak sejuk, okey, kemungkinan pasal cooling load. Okay, kalau kita kata dulu okey je cooling load, tak ada masalah. Okay, kalau dulu pasang sejuk okey. Lepas tu sekarang baru tiba-tiba je tak sejuk. Tapi kalau ada pertambahan bilangan penghuni, kemungkinan sebab itulah. Okay. Jadi yang ni pun agak mudah untuk kamu nak check. Kemudian refrigerant circuit. Okay, refrigerant circuit ini adalah kita penyejukan. Okay, kita penyejukan. Jadi yang tadi pasal gas tadi. Gas bahan pendingin. Kita tengok gas tu kurang ke? Kalau kurang mungkin bocor. Okay, kemungkinan juga tadi ada halangan ataupun ada sesumbat dekat capillary tube ke, dekat menuras dia ke, okay. Dan yang terakhir ni adalah sebab pemampat tu sendiri. Yang cikgu kata jantung, sebab pemampat adalah jantung untuk aircon. Okay, kira kalau misal kata pemampat tak jalan, memang tak berfungsilah kamu punya. Kalau pemampat tak jalan, memang tak berfungsilah kamu punya aircon. Tapi kalau pemampat tak baik pun, okay, tak okey pun, maknanya jantung tak okey, maknanya kamu punya aircon pun akan jadi problem. Okay, dan kalau semuanya ni tak ada masalah, sepatutnya okay, satisfactory operation with temperature difference of air intake and discharge of indoor unit 10 degree centigrade to 15 degree centigrade. Okay, maknanya sepatutnya kalau tak ada masalah semua tu, kamu punya perbezaan suhu antara udara masuk dan juga udara keluar adalah antara 10 hingga 15 darjah Celsius. Okay. Maknanya kalau ikut buku teks kamu pun hari tu kena perbezaan suhu udara masuk dan keluar adalah 8 darjah Celsius. Okay, ini mesti lebih. Jadi yang ni kalau 10 hingga 15 ni yang baik lah. Okay, yang baik lah. Okay, jadi cikgu rasa untuk slide kita hari ni. Okay, untuk slide kita hari ni. Kita dah selesai dah.
bagi masalah ya. Bagi masalah untuk unit penyaman udara yang tidak sejuk. Okey. Jadi akan datang kita akan tengok pula masalah-masalah penyaman udara yang lain.